Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mari kita belajar Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 2. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tentang tema 1, Keperluan Asas Manusia dan unit 1, Makanan Berkhasiat. Jadi, PDPR pada hari ini tentang unit 1 Makanan Berkhasiat, kemahiran membaca. Jadi, mari kita baca sama-sama. Gambar menunjukkan jaga kesihatan, pilih makanan berkhasiat. Izalia sedang memikirkan makanan berkhasiat yang baru dipelajari. Dia ingin mengamalkannya supaya sentiasa sihat dan cergas. Jadi Izalia mahu mengamalkan makanan berkhasiat supaya sentiasa sihat dan cergas. Apa ya makanan berkhasiat dan seimbang tu? Makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan. Jadi, 6 zat makanan yang diperlukan ialah yang pertama, karbohidrat terkandung dalam nasi, roti, pasta dan makanan yang berkanji. Seterusnya, lemak terkandung dalam bahan seperti mentega dan minyak masak. Mineral terkandung dalam makanan laut seperti kerang, ketam, udang dan sotong. Manakala protein terkandung dalam daging, ayam, telur dan ikan. Vitamin terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan akhir sekali, air terkandung dalam air kosong dan jus buah-buahan. Jadi dapatlah cikgu simpulkan, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi 6 zat makanan iaitu karbohidrat, lemak, mineral, protein, vitamin dan air yang diperlukan oleh tubuh badan. Jadi anak murid cikgu bolehlah berulang-ulang kali untuk membaca. Selamat membaca ya. Seterusnya, kemahiran membaca. Pemakanan yang sihat. Jadi mari kita baca sama-sama lagi. Pemakanan yang sihat ialah pemilihan makanan yang mengandungi kandungan karbohidrat, vitamin dan protein. Makanan yang sihat dapat memberikan tenaga, menjauhi penyakit dan membina tubuh badan. Jadi, dapat cikgu rumuskan di sini mengapa kita perlu mengamalkan makanan yang sihat? Kerana makanan yang sihat dapat memberikan tenaga untuk kita melakukan aktiviti seharian, menjauhi penyakit dan membina tubuh badan. Jadi jadual ini menunjukkan kandungan bagi makanan sihat, karbohidrat, protein dan juga vitamin. Seterusnya, yang pertama, merujuk kepada karbohidrat ya. Makanan yang mengandungi karbohidrat terdiri daripada nasi, roti, ubi keledek, ubi keladi, ubi kayu, ubi kentang dan semua jenis bijirin seperti jagung dan gandum. Seterusnya yang kedua,
makanan yang mengandungi protein terdiri daripada ikan, ayam, daging, telur, susu, keju dan jenis kekacang. Yang ketiga, makanan yang mengandungi vitamin terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagi menjamin badan yang sihat, kita seharusnya mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi anak murid cikgu bolehlah berulang-ulang kali membaca petikan ini ya. Selamat membaca. Seterusnya, kemahiran menulis iaitu aktiviti. Yang pertama, berikan contoh makanan seimbang. Yang kedua, mengapakah makanan seimbang penting? Dan yang ketiga, mengapakah kita perlu mengamalkan pemakanan yang seimbang? Jadi, jawab soalan di atas dalam modul yang telah cikgu berikan berdasarkan kepada penerangan cikgu sebentar tadi, iaitu tajuk makanan berkhasiat dan makanan seimbang. Penilaian 1. Salin ayat di bawah dengan betulnya. Jadi terdapat 4 ayat. Salin ayat di atas dalam modul yang telah cikgu berikan. Tetapi sebelum itu, suka cikgu hendak membacakan ayat tersebut satu persatu. Jadi gambar yang pertama, gambar oren kan? Buah oren mengandungi vitamin C. Jadi gambar yang kedua, gambar nasi ya. Makanan asasi masyarakat Malaysia ialah nasi. Yang ketiga, gambar ikan. Masakan kegemaran Hana ialah ikan siakap kukus. Dan gambar yang keempat merujuk kepada sayur. Emak memasak sayur untuk hidangan makan tengah hari. Jadi terdapat 4 ayat. Anak murid cikgu salin dalam modul yang telah cikgu berikan. Sekian saja PDPR cikgu pada hari ini. Jadi cikgu berharap semua anak murid cikgu dapat melaksanakan tanggungjawab dan juga tugasan yang diberikan dengan baik. Oleh yang demikian, terima kasih kerana menonton dan belajar Bahasa Melayu Komunikasi bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk belajar dan mengikuti PDP yang seterusnya. Selamat belajar!